Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sekalian penonton yang dihargai. Kadang-kala kita pernah merasa goyah kerana sedar akan kekurangan diri sehingga ia bagai menghalang kita daripada melakar impian. Mira percaya kita mesti mencari keberanian dan memecahkan tembok ini tanpa memikirkan apa pandangan orang lain asalkan kita dipandu pedoman akal dan iman. Ahli Sufi Syekh Jalaluddin Rumi ada mengatakan, jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam diri sendiri dan carilah ia. Usahlah menuding jari pada sesiapa atas dugaan yang melanda. Sebaliknya, lihatlah ke dalam diri, muhasabah dan pertingkatkan apa-apa yang kurang untuk kita menjadi yang terbaik. Menarik di Nona minggu ini. Masa 2 tahun tu dia baru nak start. Masuk ke 3 tahun, 4 tahun tu dia dah menyelah. Confident level dia tinggi. Supaya jangan patah semangat, teruskan usaha kalau nak buat sesuatu. Ikan sebenarnya kita kena masak agak lama juga sebab ikan dia tebal ya. Ikan tebal dia kita nak pastikan isi dalam itu betul-betul masak. Seperti yang kita tahu, negeri Sarawak ini mempunyai pelbagai masyarakat, suku kaum. Jadi inilah kekayaan warisan negeri Sarawak. Allah bisa, Tegal biasa. Kesakitan dan kekalahan menjadi pelajaran paling berharga buat anak kecil ini untuk bangkit mencipta kejayaan. Selain menarik perhatian umum, ibu bapa kepada pasangan adik-beradik ini tidak kurang juga menerima kritikan dalam kalangan warga maya. Sophie Arissa atau lebih mesra disapa Jelita bersama adiknya Muhammad Nail Emir Muhammad Naim mula mencipta nama di persada lapangan sukan lasak motocross sedari kecil lagi. Kini mereka semakin giat menyertai pelbagai pertandingan dan sering mendapat tempat pertama kejohanan. Kehebatan dan keberanian mereka terus menjadi inspirasi dalam usaha mencipta ikon sukan yang berkaliber. Bertubuh genit namun aksi lincahnya di trek motocross sering mendapat perhatian umum. Sophie Arissa Muhammad Naim, 8 tahun atau lebih manja dengan panggilan Jelita ini pada mulanya hanya memasuki pertandingan push bike dan sering memenangi beberapa pertandingan seawal usia 3 tahun. Masa mula-mula push bike, masa dia umur 2 tahun. Okey, 2 tahun ni dia nak cakap nak tak nak pun tak boleh buat apalah. Dia kena nak juga. So kita bagi dia balance dan kita bawa dia pergi jumpa kawan-kawan kan. Bila buat jumpa kawan dia tengok. Dulu dia terkatik-katik je. Tapi bila dah kita pun macam parent ni kita nak juga buat benda tu jadi. Sebab kita tengok benda tu boleh jadi kan. Macam siap ada lumba kan. Walaupun kita fun-fun. So kita bagi jadi dia. Dia tak nak jadikan dia terus nak. Sampai sekarang. Dia masa 2 tahun tu dia baru nak start. Masuk ke 3 tahun, 4 tahun tu dia dah menyelah. 2 tahun ke 3 tahun tu dah menyelah. Dia dapat pingat. Dia dah jadi seorang rider push bike yang bagus lah sebab kita tiap-tiap petang kita training dia. Dia pernah dapat champion 3 tahun. Lepas 2 tahun ke 3 tahun ke 4 tahun tu ada nampak pencapaian dia yang sangat bagus lah. Setelah mahir dalam arena push bike, bapa kepada 3 cahaya mata ini mula memperluaskan lagi minat anak-anaknya dengan memasuki dunia sukan lasak motocross. Dia awal dia macam terpanjat tau. Dia macam macam saya main motor. Bukan main motor lah. Saya bawa motor lah. Motor saya pun macam bunyi bising-bising apa-apa. So kadang selalu dia naik dengan saya tau. Kadang saya bagi dia macam benda ni yang tiru lah. Dia macam pegang dengan saya sekali. Bagi dia feel lah. Bagi feel dia. Dan lepas tu bila bagi dia ke motor ni dia rasa macam agak takut. Pada mulanya sebab dia tak tengok siapa-siapa pun. Saya tak tunjuk pun. Ni budak kecil ni main motocross ni tak. Saya tak tunjuk pun masa tu kat dia. Saya beli, saya terus cakap nah. Dia macam terpanjat. Tapi saya guide dia lah. Saya guide dia. Sama je cerita. Dia same macam awak balance basikal. Awak dah boleh kayuh basikal. Ni kali ni awak pulas macam motor daddy. Balance awak dah tahu. Pulas je. Pulas sikit. Awak pulas sikit tu je. So saya bagi dia cuba dan saya guide dia. Saya duduk belakang dia. Mula saya duduk belakang dia. Bawa. Dan saya bagi dia bawa sendiri. Dan saya berlari ke tepi dia. Setiap aktiviti sukan lasak pasti ada risikonya. Bagi Ibu Jelita, pemakaian peralatan keselamatan yang mencukupi adalah sangat penting bagi menjamin keselamatan anak-anaknya. Sebenarnya kalau tanya saya lah sebagai ibu, mana-mana sukan yang you pilih untuk anak-anak you, semua sukan pun ada risiko lah pada saya.
Dan tapi macam mana you nak kurangkan risiko tu, macam saya cakap, dia punya safety gear tu kena cukup lah. Sebab masa yang jadi pada jeritan cedera tu, kita pun baru start nak masuk dalam sukan berenjin ni kan. Jadi kita pun tak ada knowledge dalam dia punya kelengkapan lah. Jadi bila kita lama-lama sebagai ibu bapa, kita kena ambil tahulah benda tu. Masa tu mula-mula main motor, helmet pakai, lepas tu ada goggle. Goggle tu terlalu ketat. Lepas tu kita terjatuh dan kita dekat bawah mata ni kena goggle. Koyak kat sini. Jadi kita take note lah kat situ. Jangan pakai terlalu ketat. Walaupun kita rasa macam kena ada semua safety gear ni, goggle tu penting. Tapi sebenarnya tak boleh nak pakai ketat sangat juga. Maknanya kena betul-betul selesa lah dengan dia. Bakat dan minat jelita turut digemari adiknya, Muhammad Nail Emir Muhammad Naim yang berusia 6 tahun. Nail juga bermula dengan sukan lasak push bike dan kini sedang berjinak-jinak untuk mencuba sukan motocross. Namun Nail masih lagi dalam fasa percubaan. Ibu bapanya tidak pernah sesekali memaksa, malah sentiasa memberikan sokongan dan dorongan buat anak kedua daripada 3 beradik ini. Nail pun sama, dia start dengan push bike juga. Dan waktu yang sama, masa Jita time tu umur 4 tahun, Nail time tu umur 3 tahun. Dia tua setahun kan, 3 tahun. So, Nail pun dia start dengan push bike. So, masa Jita start dengan motor tu, Nail ada. Time tu dia tak boleh pulas. Tapi dia boleh balance. Saya dengki sikit kat dia, saya tinggikan timing motor tu dan dia balance je. Tak ada laju pun, saya boleh berlari sebelah dia. Sambil dia bawa nangis. Itu. Tu masa dia 3 tahun. Lepas tu saya start kejap, tengok dia boleh balance lah. Tapi tak boleh pulas sebab dia tak pandai lagi kan, sebab fokus pada kakak dia. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat besar dalam tumbesaran anak-anak. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan minat mereka yang mampu memberi impak dan kejayaan dalam sesuatu bidang. Kita ni tak ada minat macam on off. Takut anak tak jadi. Macam saya ni kadang-kadang saya patah semangat. Okey, semangat kadang-kadang macam jelah stres, kadang-kadang kerja dengan apa, tapi bila kalau tak ada macam semangat tu tak ada, anak takkan jadinya. Sebenarnya, minat dan bakat anak-anak boleh diasah oleh ibu bapa. Walaupun anak-anak masih kecil, tetapi dorongan dan sokongan yang diberikan oleh ibu bapa mampu menjadikan anak lebih berjaya. Okey, semua ready? Ready. Jom! Sering berkongsi koleksi video jelita di media sosial, Naim dan Ain akui tidak terlepas daripada komen negatif netizen. Namun mereka berdua sentiasa bersifat rasional dan merasakan bahawa komen negatif juga mampu memberikan semangat untuk lebih berjaya. Masa awal-awal, tak banyak orang sokong. Perempuan lah. Kan, ini sukan lasak untuk lelaki. Kita diam lah. Benda-benda tu akan jatuhkan kita. Jatuhkan parent. Tak sokong kan, tak sokong apa kita buat kan. Kita lantak lah, kita teruskan, dia tak dengar-dengar kan. Kita jalan terus kan. Bahayalah anak kau perempuan nanti kau apa masalah. Kita bukan bagi dia main untuk jatuh. Kita bagi dia main, untuk race. And then kita ajar dia macam mana jangan jatuh, macam mana semua, macam mana teknik-teknik kan. Sampai kita pun ada hire coach untuk dia. Untuk tak nak elak siapa bawa motor nak jatuh, betul tak? Sama macam push bike. Macam dia main push bike pun sama, bahaya juga. Mana-mana sukan semua bahaya. Yang negatif tu tak sebanyak yang support kita lah. Jadi sebenarnya bagus juga. Takkan kita pun tak boleh nak puaskan hati semua orang, betul tak? Ambillah sekarang pencapaian dia bagus. Semua tak ada pun komen-komen yang negatif. Semua positif. Semua, tanya bagus, terbaik, apa semua tak ada lah. Tak ada cakap, ini apa ini macam dulu dah tak ada dah. Nampak tak beza dia? Susah saya nak naikkan dia sebagai wanita ni untuk achieve-kan dia punya level untuk bersaing dengan lelaki ni. Dengan perspektif orang belakang cakap yang anak perempuan kan. Tapi saya buat tak tahu je.
Jadual latihan dan pertandingan yang cukup padat tidak sesekali membuatkan jelita mengabaikan tanggungjawabnya sebagai seorang pelajar. Ibu bapanya turut bijak menyusun waktu untuk keseimbangan antara hobi dan pelajaran. Untuk diorang memang daripada Isnin sampai Jumaat tu sekolah macam biasa. Macam kanak-kanak lain juga sekolah. Sampai petang lah, habis sekolah kena pergi suagama dan balik sekolah dan make sure kena settlekan homework. Malam tu is masa untuk belajar dia lah, mengaji semualah sekali. Jadi weekend tu memang pun tak every weekend kita training. So ada weekend-weekend yang kadang kita free, kita training. Ada weekend-weekend yang sometimes kita pun ada benda-benda yang lain yang kita nak buat kan. So untuk belajar tu memang tak kacau lah dia punya waktu main motor ni. Selain mampu mengembangkan minat anak-anak melakukan aktiviti sukan, ia juga sebenarnya dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Ikatan antara ibu bapa dan anak-anak pasti lebih erat dan sekaligus membina keyakinan diri anak-anak dalam setiap perkara yang dilakukan. So dari sinilah jadi buat untuk dia, bagi dia rasa confident level dia tinggi. Apa sekali dia nak buat, buat je, jangan takut, jangan menyelah. Macam itulah saya harapan dia supaya dia nampak apa yang saya buat ni untuk mereka, untuk dia orang. Supaya jangan patah semangat, teruskan usaha kalau nak buat sesuatu. Jelaslah bahawa aktiviti sukan lasak seperti ini juga boleh dikuasai sesiapa sahaja tanpa mengira umur dan jantina. Semoga kisah jelita ini mampu memberikan idea dan inspirasi buat ibu bapa yang mahu mengembangkan bakat anak-anak dalam bidang sukan lasak, khususnya sukan permotoran. Minggu ini Nona bersiaran dari Hotel Stag Kuala Lumpur. Penginapan ini sering menjadi tarikan pengunjung kerana lokasinya berdekatan dengan pusat tarikan pelancongan di ibu kota. Hotel berkonsep butik dengan 171 bilik tersedia sentiasa menjanjikan kedamaian dan ketenangan buat mereka yang memerlukan masa istirahat. Lebih menarik, 4 daripada bilik hotel ini mempunyai hiasan bertema sebagai pelengkap liburan. Bagai cincin dengan permata, begitu juga gandingan kemeriahan perayaan dan persalinan klasik. Tidak kira sama ada kurung maupun kebaya, wanita tetap sempurna penampilan dalam pelbagai rona warna memikat. Rico Rinaldi tampil dengan ilham malas segar bersama koleksi Summer Raya 2024. Sentuhan perincian sulam dan lisu menyelahkan lagi keanggunan rekaan. Saksikan pilihan lensa gaya sebagai seleksi lebaran. Sinonim dengan penggunaan perincian sulaman serta polos, jenama ini semakin popular di kalangan penggemar fashion busana mewah. Mereka fashion Rico Rinaldi percaya hiasan sulaman berunsur flora pada koleksi kali ini mampu memberi keyakinan untuk tampil bergaya dan berkeyakinan. Ringkas dan menawan, rekaan yang tidak keterlaluan dan mementingkan pemilihan fabrik berkualiti memberi keselesaan pada pemakaian. Ini adalah koleksi Raya Rico Rinaldi. Setiap tahun memang Rico namakan koleksi ini sebagai Summer Raya. Kebanyakan elemen desain dia adalah ruffle, sulaman. Cumanya kali ini Rico kurangkan sikit desain. Hanya ada 8 desain tetapi lebihkan warna-warna dia. Koleksi yang pertama adalah koleksi murni. Dia sebenarnya adalah kombinasi di antara kebaya dan juga kurung moden. Banyak menggunakan fabric plain. Kalau kita tengok dekat sedikit kepada sulaman dia, macam very classic, very detail. Sulam kerawang
beruang inspirasi daripada bunga orchid. Antara pilihan warna yang Rico ketengahkan adalah warna-warna yang bold dan cutting dia simple saja, very clean, dipadankan dengan kain selisih yang tidak terbelah dan juga dia nampak a bit modern tapi minimalis. Yang ini berlainan sedikit dengan koleksi yang lain. Kalau lain tu nampak lebih floral, printed, tapi yang ini lebih geometrik sedikit. Cumanya kita boleh nampak yang ada sedikit perincian bunga dipadankan dengan base warna dia warna off-white. Hanya ada beberapa warna sahaja. Yang ini lebih warna-warna pastel, ada 4 warna. Setiap tahun kalau orang yang mengenali mereka tahu Rico memang suka dengan summer dan juga floral. Cumanya tahun ini floral tu dapat dilihat daripada perincian, daripada sulaman, daripada dia punya detailing, manik. Kalau mungkin tahun-tahun lepas banyak macam bold print dan sebagainya, kali ini boleh dilihat daripada fabrication lah. Kesopanan pada sentuhan rekaan menjadi pilihan pelbagai peringkat umur. Sisipan selendang lembut pada busana memberikan kelainan dengan sentuhan minimalis. Persalinan kurung antara karya indah yang sentiasa memukau dan tidak jemu digayakan dalam apa jua majlis. Kebanyakannya adalah koleksi ini dia boleh dipakai bukan sekadar untuk hari raya saja tetapi selepas raya. Boleh dipakai untuk kenduri kahwin dan sebagainya. Juga boleh dipakai untuk casually juga. So pemilihan fabric dia lebih sesuai dengan iklim cuaca Malaysia. Tidak terlalu panas dan ringan. Tapi dalam masa yang sama dia tidak memerlukan lining. Di mana kurung ini dia lebih simple. Tapi banyak mengetengahkan sulaman dalam rekaan ini. Menggunakan fabric yang polos. Dipadankan dengan kain pario instant. Dan pilihan-pilihan warna yang agak pastel. Inspirasi untuk Summer Raya tahun ini di mana Rico based on klien Rico sukakan sesuatu yang nampak moden tetapi dalam masa yang sama still contemporary, mengetengahkan perincian yang orang suka, which is sama ada tak kisahlah di sulaman ke ataupun dia potongan-potongan kain yang unik dan pemilihan fabric. Okay, yang ini one of my favorite design, nama dia Sentosa Modern Kurung. Sesiapa yang pernah mengikuti perkembangan Summer Raya, you kenal signature skirt dia tu. Kalau kita tengok dia ada ruffle yang bertingkat dan juga Rico ketengahkan juga sulaman pada bahagian dada yang Rico rasa match dengan dia punya fabrication, walaupun kain dia macam ada texture chiffon sedikit tapi dinaikkan seri dengan sulaman tersebut. Dan juga yang paling Rico suka dengan koleksi ini, dia adalah brass fit juga. Menawarkan busana melalui tempahan dan rekaan sedia pakai, koleksinya sentiasa mengikut cita rasa pelanggan. Perincian manik dan sulaman yang diterapkan dalam rekaannya membuatkan busana tampak lebih menawan dan mampu menyelahkan sisi feminin pemakai. Sebenarnya koleksi ready to wear raya memang Rico keluarkan setiap tahun. Cumanya range dia lebih affordable, mesra pocket. Kalau macam customer-customer yang regular ataupun yang nak menempah pun ada juga range yang berbeza. Dan paling penting sekali dia variety lah, bukan sekadar baju kurung saja, ada kebaya sedikit, kebarung dan sebagainya. Okey, yang ini you boleh nampak dia padankan dengan selendang organdi yang ada perincian sulaman yang menaikkan lagi seri kepada baju tu adalah dia punya perincian manik yang digabungkan dengan sulaman-sulaman bunga-bunga yang halus dan juga kain duyung. Yang ini mempunyai 4 warna juga dan warna-warnanya adalah warna-warna yang pastel. Yang ini juga favourite Rico juga sebab dia kontra. Atas dia adalah polos dan bawah dia adalah printed. Hanya ada 3 warna sahaja. Okey, ada warna hijau antaranya. Tetapi dalam perincian baju ini, sulaman dia tu Rico ketengahkan di bahagian tangan dan juga di bawah kaki baju. Warna-warna yang Rico rasa sesuai dengan rona-rona kulit dan skin. Harapan Rico agar koleksi ini mendapat tempat di hati ramai orang. Bagi Rico, koleksi ini dia versatile. You boleh gayakan untuk pelbagai function dan boleh pakai daily juga. Dan yang paling penting sekali, dia selesa. Tidak panaslah. Rekaan itu tak terlalu over dan juga dia punya potongan dia memang sesuai dengan bentuk badan rakyat Malaysia. Koleksi lebaran eksklusif jenama ini menjadi antara pilihan pelanggan yang sentiasa ingin tampil anggun dan bergaya ketika perayaan Aidilfitri yang bakal tiba. Ikan keli dan sembilang adalah 2 jenis ikan yang seakan-akan sama, namun tetap ada perbezaannya dari segi lokasi, habitat dan sifat fizikal. Kedua-dua sumber protein ini mempunyai rasa yang enak walau apa jua cara masakannya.
Tidak lengkap hujung minggu tanpa sajian istimewa khusus untuk dinikmati bersama keluarga tercinta. Ayo, tanpa berlengah lagi, kita saksikan perkongsian menu air tangan asam pedas sembilang bersama manisan. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Puan Masita binti Diaudin. So hari ini saya akan masak satu menu special daripada restoran kami, iaitu ikan sembilang masak asam pedas. Bahan-bahannya adalah ikan sembilang, cili kering kisar, bawang merah, bawang putih, asam keping, daun kesum, kacang bendi dan tomato. Bahan utamanya mestilah ikan sembilang. Di sini saya menggunakan 2 ekor ikan sembilang dan kita potong-potong dan telah kita gaulkan dengan kunyit ya untuk hilangkan hanyir dia. Dan untuk menumis kita perlukan minyak ya yang agak banyak jugalah. Kita tunggu minyaknya panas. Jadi kita masukkan kita punya bawang putih. Okey, seterusnya kita masukkan bawang merah. Bawang merah banyak lagi sedap ya. Dan kita tumiskan sehingga garing bawang putih dan bawang merah. Sekarang kita boleh masukkan kita punya cili blend. Ya, cili blend kita lebih kurang 4 sendok cili blend supaya kuah kita ni dapat yang pekat ya. Kalau kita letak cili sikit nanti asam pedas kita menjadi cair. Dan kita tumiskan sehingga cili ni betul-betul garing. Okey, nampaknya cili kita pun dah garing, dah pecah minyak tu ya. Nampak ya, minyak dah keluar. Minyak dah terbit dah. Jadi kita bolehlah letakkan kita punya ikan. Ni ikan kita. Ya, kepala dia besar sangat jadi saya dah potong 2. Okey, ini adalah ikan sembilang. Okey. Dia kata apa bezanya ikan sembilang ikan keli? Macam sama je. Ada perbezaannya. Yang pertama, ikan sembilang ni dia ada misai dia panjang sikit. Ya, misai dia lebat sikit, panjang sikit. Lepas tu ekor dia tajam. Kalau ikan keli, dia misai dia sikit je, tak banyak. Lepas tu ekor dia tu agak tumpul ya. Macam tu. Lepas tu ikan sembilang ni ikan laut. Ikan keli tu adalah ikan sungai. Jadi kita gaulkan ikan ni biar sebati dengan cili kita ni. Ya, biar dia mesra dengan kita punya bumbu-bumbu asam pedas kita ni tadi. Okey, bila dah merata ni jadi kita tutupkan sekejap dengan penutup kuali ni biar dia masak ikan ni ya. Petua untuk kita mencuci ikan ya. Kalau ikan laut tu tak susah sangat. Tapi kalau ikan sungai ni ada special sikit, senang, mudah, bahan yang kita dapatkan di rumah kita gunakan cuka masak dan kita bilas lagi sekali dengan air putih dah sedia masak. Ikan kita pun dah setengah masak, jadi kita boleh tambahkan air ya. Air mengikut kepekatan yang kita nak ya. Untuk dapatkan kuah kita sepekat mana yang kita nak. Jadi kalau ikan sembilang ni biasanya kita masakkan dia tidaklah terlalu cair ya. Jadi pekat-pekat macam ni baru sedap. Jadi pastikan ikan kita tu tenggelam dalam kuah. Jadi saya tambahkan sikit lagi air sebab nanti kita nak biarkan dia masak lagi Okey. Jadi bolehlah kita masukkan daun kesum. Daun kesum ni adalah untuk kita hilangkan bau hanyir ikan tu ya. Kalau siapa yang sukakan bunga kantan boleh juga tambahkan bunga kantan kalau nak lah ya. Dan ini dia asam keping. Mesti ada asam keping ya. Kalau nak gunakan asam Jawa boleh juga, tapi saya suka guna asam keping sebab asam keping ni dia punya rasa asam dia lebih lagi ya. Dan juga kita punya tomato. Ikan sembilang ni kita kena masak agak lama juga sebab ikan dia tebal ya. Ikan tebal jadi kita nak pastikan isi dalam itu betul-betul masak dan mesra dengan bumbu-bumbu yang kita telah letakkan. Okey, garam dalam 2 sudu garam ni ya dah cukup. Jangan masin sangat. Dan kita letakkan serbuk perasa. Kacau lah ya. Sehingga bendi dan tomato ni pun empuk ya. Bukan setakat ikan yang saja empuk, tomato dan bendi juga empuk. Okey, nampaknya asam pedas kita ni pun dah masak. Ya, dan bolehlah kita hidangkan. Ini dia asam pedas ikan sembilang. Tadi kita dah masak asam pedas ikan sembilang. Okey, lepas ni kita nak buat satu lagi menu untuk pemanis mulut, pengat pisang tanduk. Untuk membuat pengat pula sediakan pisang tanduk, sagu, gula, daun pandan dan santan. Ini yang sudah masak, tapi untuk buat pengat pisang kita akan pilih pisang tanduk yang ranum. Yang ranum tu warna dia macam ni Walaupun macam ni rupa dia tapi dalam dia masih okey, cantik, memang sesuai untuk buat pengat pisang Kita potong pisang ni dulu, buang kulitnya.
Jadi pisang ni kita potong dan kita potongkan serum-serum. Jangan kecil sangat, jangan halus sangat, nanti kita punya pengat tu nanti hancur pula ya. Pisang tanduk ni kita gunakan pisang tanduk berbanding pisang lain sebab pisang tanduk ni dia ada rasa manis-manis mulanya. Lepas tu hujung-hujung kita ada rasa masam-masam sikit. Mudah aja masak pengat pisang ni, bahan pun tak banyak. Mula-mula kita akan masukkan pisang kita dalam kuali. Kita masuk pisang, kita masukkan air secukupnya sehingga pisang ni tenggelam. Lepas tu kita masukkan kita punya daun pandan dan juga gula. Gula ni kita ikutlah kemanisan hidup kita yang kita nak ya. Dan juga kita masukkan juga kita punya sagu. Sagu ni perlu kembang dalam ni dan kita biarkan pisang ini setengah masak bersama gula dan juga biji sagu. Okey, nampaknya pisang kita pun dah separuh masak ni ya. Dia dah sebati dah dengan gula dan juga sagu. Okay. Kita taruh santan kemudian. Jangan letak santan awal sebab kalau kita letak santan awal, baru letak pisang, pisang tak sempat gebu. Jadi santan kita dah pecah minyak. Jadi tak sedap. Ya. Jadi kurang berlemak kita punya pengat pisang. Pisang ni dah cantik dah ni, dah lembut, dah gebu elok. Jadi kita boleh letakkan santan ya. Masukkan santan pekat. Ya, kepekatan ni bergantung pada sagu kita letak tadi ya. Kalau banyak tak sagu dia akan jadi memekat, boleh tambahkan sedikit air lagi. Tinggal untuk menambahkan rasa lemak kepada santan kita ni, kita boleh tambahkan sedikit garam. Kita tunggu sehingga santannya mendidih. Okey, santan kita pun dah mendidih. Jadi dah siaplah ni kita punya pengat pisang Dan sekarang kita boleh hidangkan. Walaupun sebiji pisang pisang tanduk ni cukup boleh makan sekeluarga ya. Ini dia kita punya pengat pisang tanduk. Budaya sememangnya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Warisan nenek moyanglah yang membentuk peradaban masyarakat. Walau apa pun, agama tetap menjadi tunjang utama dan saling menyokong perkembangan sesuatu budaya selagi tidak bercanggah pandangan. Selain Melayu dan Cina, Sarawak juga mempunyai rangkaian etnik seperti Iban, Bidayuh, Melanau, Orang Ulu yang kaya dengan kepelbagaian budayanya. Jom kita jalan-jalan sana-sini di Kampung Budaya Sarawak sebagai lokasi percutian terbaik bagi mengenal budaya unik di bumi Borneo. Lari daripada kesibukan kota. Bagi anda yang ingin meneroka kehidupan suku kaum pelbagai etnik di Sarawak, bolehlah berkunjung ke Kampung Budaya Sarawak. Lokasinya tidak jauh dari Bandar Kuching dan ini antara destinasi menarik sekiranya berlibur ke Borneo. Muzium kehidupan ini telah bertapak lebih 34 tahun di kaki Gunung Santubong dan menerima ramai kunjungan pelancong luar maupun dalam negara. Perkampungan seluas 17 ekar ini mempunyai 150 orang penduduk dan mereka melakukan aktiviti harian mengikut suku kaum masing-masing. Kampung budaya ini adalah berkonsepkan muzium hidup di mana setiap pengunjung boleh melawat kampung budaya yang memaparkan seni budaya dan warisan negeri Sarawak. Seperti yang kita tahu, negeri Sarawak ini mempunyai pelbagai masyarakat suku kaum, lebih 28 orang, Melayu, Cina, Iban, Bidayuh, Melanau, Orang Ulu dan juga banyak lagi lah suku kaum di negeri Sarawak ini. Pengunjung pastinya tidak mahu ketinggalan untuk mengenal 7 buah rumah etnik Sarawak yang ada di sini. Antaranya, rumah tradisi kaum Bidayuh yang juga dikenali dengan nama Barok. Kita boleh melawat rumah orang Bidayuh. Atapnya dibuat daripada daun sagu tu, rumbia, dan lantainya dibuat dengan buluh. Jadi mereka tinggal di daerah di mana banyak buluh-buluh. Buluh itu adalah material yang digunakan untuk membangunkan rumah mereka, jambatan mereka, dan membawa air dari sungai ke rumah dulu memang guna buluh. Sebab buluh mereka tu besar-besar. Di dalam rumah tu memaparkan lifestyle ataupun kerja harian tiap-tiap masyarakat tu lah.
Rumah baru ini adalah penempatan dan kawasan berhimpun bagi melakukan ritual etnik oleh pahlawan-pahlawan kaum Bidayu. Instrumen muzik seperti gong yang dipamerkan digunakan ketika melakukan ritual dan dialun mengikut rentak yang khusus. Menurut tradisi mereka, pinang dan rokok daun yang dipamerkan adalah bertujuan untuk memohon hajat dan juga sebagai ubat-ubatan. Sebaik sahaja melangkah ke rumah Iban, pengunjung akan disambut mesra dengan tarian Selamat Datang. Lepas tu pergi rumah orang Iban, masyarakat orang Iban. Papan dinding dia dibuat daripada kulit kayu, lantai dia dengan belian. Traditional unit dia ada lantai nibung. Rumah Iban berbeza daripada rumah Bidayu. Pengunjung boleh merasai perbezaan. Orang Iban dikenal dengan gaya pakaian dia silver, manik-manik dan kain tenunan. Kalau ada kumang, pertandingan Ratu Cantik Kumang, mereka akan bergaya dan memperragakan pakaian tersebut. Lazimnya rumah panjang suku kaum Bidayu ini dibina di kawasan pendalaman dan tanah tinggi bagi mengelakkan serangan musuh. Manakala ruang bilik utama digunakan untuk meletakkan barangan peribadi seperti tempayan, tembikar dan produk anyaman milik keluarga. Di rumah Bidayu, mereka dikenali dengan ukiran buluh dan juga anyaman buluh basketry di rumah-rumah. Bukan saja pertunjukan, jadi inilah kekayaan warisan negeri Sarawak lah. Rumah orang Ulu itu banyak menggunakan tiang kayu pokok besar, tiang belian dan banyak menggunakan motif flora dan fauna. Di rumah Melanau, rumah tu 3 tingkat, macam kondominium orang dulu lah. Jadi dia menggunakan kulit kayu untuk dinding dan menggunakan kayu belian, iron wood yang boleh last 50 atau 100 tahun. Dan lepas tu rumah Melayu pun orang tradisi Melayu dululah dibuat dengan belian daripada atap dia sampai ke tiang, papan dan dinding. Setelah seharian mempelajari budaya dan cara hidup, pengunjung berpeluang pula menyaksikan persembahan tradisi pelbagai etnik di panggung budaya. Menarik di sini adalah tarian orang Ulu di mana penonton terhiburlah tengok lagak warrior tu menggunakan sumpit dan menyumpit belun dan akan mengajak penonton bersama cuba menyumpit belun di atas pentas. Walaupun dulu tak ada belun, dia burung lah, menyumpit burung, tapi sini kita mengajak penonton berhibur dengan cara kita mempersembahkan tarian tradisi kita. Aluk-aluk tarian Melanau di mana penari kita boleh berpusing cepat macam kipas angin atas buluh. Jadi orang fikir ada sirkus dulu. Tak, kita ada stunt. Kita pun ada stuntman orang Melanau. Ini ada antaranya dan tarian orang laki Iban. Dia menggigit, membawa lesung yang berat 20 kilo. Dia boleh bawa menari, gigi dia kuat. Jadi itu adalah antara tarian tradisi yang menarik di sini di teater budaya kita. Selain dapat mempelajari mengenai sesuatu budaya, secara tidak langsung ia membuatkan kita lebih menghargai dan semangat untuk mengekalkannya. Walaupun kita tahu Sarawak adalah satu negeri, tetapi disebab melalui persembahan yang tadi tu kita boleh mengenali Sarawak tu sendiri dengan lebih lanjut lah. Kami dapat tahu lah sebelum sampai sini ada banyak rumah-rumah rumah panjang dan sebagainya lah. Jadi yang itulah menarik, tak pernah tengok lagi. Macam ada rumah Melayu kan, kita boleh tengok rumah tradisional kan. Macam sekarang kan dah banyak rumah moden kan. Belah Semenanjung memang tak ada lah benda tu kan. Kat sini lain daripada Semenanjung lah.
Dalam meniti arus kemodenan adalah penting bagi generasi muda untuk menghayati cara dan gaya kehidupan masyarakat berbilang kaum. Berkunjung ke Kampung Budaya Sarawak mampu memberikan suatu pengalaman yang mengujakan. Pameran, persembahan dan aktiviti yang diadakan di sini memberi peluang kepada pengunjung untuk mendekati kepelbagaian warisan dan budaya yang mengagumkan. Sekecil mana pun impian, jangan pernah rasa takut untuk bermula dan mencuba. Saksikan kisah inspirasi wanita untuk mencapai tahap yang lebih lagi. Jenama gula kekeri sudah tidak asing lagi di kalangan peminat kek. Diasaskan oleh Puan Arini Adrina. Hari ini beliau sudi berkongsi cerita di sebalik kejayaan yang dilakar. Arini memulakan impian sederhananya dari dapur rumah dan kini impiannya telah berkembang ke dapur yang lebih besar. Inilah nyawa kafe saya sebab segala persiapan kek-kek dan juga pastry semua dilakukan di sini. Sebab itu saya menitik beratkan kebersihan di kedai ini dan juga segala peralatan yang digunakan. Jadi sebab itu Sunlight menjadi pilihan saya. Memulakan perniagaan pada 2015, Arini tekad untuk membawa gula kekeri lebih lagi dengan membuka 5 cawangan di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. 15 tahun lepas, waktu saya mulakan gula kekeri, saya tiada gaji, beli barang sendiri, saya guna oven pun yang kecil, tertidur pula depan kek, simpan pula duit untuk belajar buat kek di internet. Trend social media pula sangat mencabar, lagi banyak outlet, lagi banyak tekanan, lagi banyak ilmu yang saya kena belajar. Saya harus alert dengan trend social media sekarang dan perubahan sebab 10 tahun lepas tak banyak kafe, jadi kita kena sentiasa menyesuaikan diri dengan perubahan. Kita juga harus bijak mengambil peluang dengan mengambil kira cita rasa pelanggan dengan kepelbagaian budaya di Malaysia. Mencuba reka bentuk terkini, menjaga kualiti pun sangat penting, sentiasa membuat pembaruan dan kreatif. Ia ibarat sebagai batu loncatan untuk kita tidak berada di belakang. Namun kejayaan yang dikecapi Arini juga datang dengan cabaran yang harus diharungi. Cabaran yang paling besar adalah untuk mengekalkan kualiti dan kebersihan makanan di setiap cawangan gula kekeri. Bermulalah dari aspek penyediaan kek sehinggalah ke pinggan pelanggan kami. Tapi saya tak risau sebab ada Sunlight yang membantu proses pembersihan di dapur dan ini memberi saya lebih banyak masa untuk saya jadi lebih kreatif. Arini melihat kelahiran kafe-kafe lain ibarat cendawan tumbuh selepas hujan sebagai satu persaingan sihat dan ini mencabar dirinya untuk menjadi lebih lagi. Disebabkan rasa tanggungjawab saya terhadap keluarga, pekerja-pekerja, terutamanya anak-anak saya membuatkan saya nak jadi lebih lagi serta minat saya kepada makanan dan rasa nak membuat orang ramai tersenyum. Saya suka berhubung dengan orang melalui makanan, saya suka menjamu orang dengan makanan yang saya masak. Yang lebih penting, saya meletak nilai peribadi diri saya di dalam makanan untuk berhubung dengan pelanggan dan kawan-kawan. Saya percaya dengan itu membuatkan saya menjadi lebih lagi. Akhir sekali, untuk mengejar impian saya menjadikan empire gula kekeri yang terbaik di Malaysia, saya percaya gula kekeri banyak potensi untuk menjadi lebih lagi. Yang penting, minat, kegigihan, disiplin dan konsistensi itu yang mendorong saya menjadi lebih lagi. Kejayaan Arini membuktikan bahawa setiap impian dengan keazaman mampu menjadi realiti. Sekecil mana pun impian, jangan rasa takut untuk bermula. Saya hari ini ingin mengajak wanita di luar sana untuk gigih berdikari dan jadi lebih lagi. Hari ini, sahabat-sahabat, tuan-puan, para penonton Nona yang budiman, kita bercakap tentang sekitar tajuk hati anak. Masya Allah, ya, semua orang yang belum kahwin pun nak anak. Jadi nak kahwin dulu biar dapat zuriat. Yang dah kahwin lagilah tuan-puan sekalian, nakkan zuriat yang soleh dan solehah. Jadi benda pertama kita kena ingat, ya, ibu bapa sekalian kena ingat, bila kita sebut tentang anak, tentang zuriat, ada 3 A. A yang pertama adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah macam mana pun, kalau Allah tak nak bagi, tak dapat anak.
Sebab anak ni anugerah tuan-puan sekalian. A yang kedua adalah amanah. Bukan saya saja Allah nak bagi, tapi anak itu adalah amanah untuk kita. A yang ketiga adalah aset. Anak tu insya-Allah jadi jalan kita masuk syurga. Ada orang, ini Nabi cerita tuan-puan, akhirat besok Allah persilakan dia masuk syurga yang paling tinggi. Lalu dia kata, "Anna li hadza?" Macam mana aku dapat ni syurga yang paling tinggi ni? Allah sebut pada dia, "Bistighfari waladika laka." Anak kamu mintakan keampunan untuk kamu. Anak kita itu adalah aset untuk kita. Jadi, sahabat-sahabat, ibu ayah sekalian, ingat dalam perbincangan kita tentang hati anak ni, tuan-puan, yang kita nak jaga pada diri anak kita tu bukan semata-mata fizikal dia. Ya, bukan saja nak bagi dia tembam, cabi ke apa benda ke, ya, ataupun semata-mata nak jaga mental dia saja, nak bagi dapat A, 8A, 9A. Tapi sebenarnya yang kita nak jaga dan tatang adalah hati anak kita. Hati anak kita. Kita mungkin boleh bagi alasan, oh Umi sibuk, Mama sibuk, Papa sibuk, Papa banyak kerjaya, Mama ni career woman dan sebagainya. Tapi ingat, hati anak kita. Sebab tuan-puan sekalian, bila sebut hati anak, kita kena bagi beberapa perkara ni pada anak kita. Yang pertama adalah kasih sayang. Ya, sampai anak kita rasa memang mereka adalah keutamaan. Kasih sayang untuk mereka. Kita bagi perhatian untuk mereka. Kita bagi pada mereka ilmu. Ilmu apa dia? Ilmu yang mereka nak guna untuk hidup mereka di dunia. Jangan kita je. Ya, kita kata, tak apalah, mak orang kaya. Ya, mak boleh bagi duit. Tak, anak kita bukan nak duit sebenarnya tuan-puan. Anak kita nak ilmu. Ya, ilmu itulah yang menjadikan anak kita jadi anak yang soleh. So, bila kita bagi ilmu pada anak, ilmu duniawi untuk mereka hidup, ilmu ukhrawi, ya, untuk mereka selamat dekat akhirat, makna kita memberikan sesuatu yang menjadi naluri hati anak kita. Jadi maksud dia, ibu ayah sekalian, kita nak bagi apa pada anak-anak kita? Kita nak bagi kasih sayang. Kita nak bagi dia didikan, perhatian. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, nak bagi dia didikan, dunia untuk dia hidup. Ilmu dunia untuk dia hidup, survive kat dunia. Ilmu ukhrawi supaya dia selamat. Dan yang keempat tadi, kita nak bagi dia masa. Ya, alasan-alasan tak ada masa dan sebagainya ni, tidaklah boleh diterima. Sebab bukan orang lain yang manage masa kita. Betul kan? Kita yang manage masa kita sendiri berdasarkan kepada keutamaan dalam hidup kita. Anak-anak ni sangat utama. Tadi Ustazah dah sebut dah, dia adalah anugerah, dia adalah amanah, dia adalah aset. So kita yang kena plan masa yang terbaik untuk anak-anak kita. Ustazah kan tuan-puan, bila dengar sahabat Ustazah lah, dia kata didisiplinkan dengan anak-anak, dia menjaga 4 masa dalam kehidupan mereka nak bonding time bersama-sama. Pertama adalah sebelum solat subuh. Dia kata Alhamdulillah dia berjaya tuan-puan, sebelum solat subuh duduk dengan anak-anak zikir sekejap. Lepas tu selepas solat subuh, ya, dah solat subuh berjamaah, lepas tu duduk dengan anak-anak, bonding time. Bukan lama pun, 10 minit, 15 minit. Lepas tu sebelum maghrib, 10 minit sebelum maghrib, bonding time dengan anak-anak, sama-sama prepare nak solat. Lepas tu maghrib hingga isyak. Dia kata Masya Allah, dapat dengan anak-anak, picit-picit urut-urut lah. Ya, masa tu bergurau senda sambil-sambil dengar anak baca Quran. Ini kawan Ustazah tuan-puan, dia cakap bonding time dia dengan anak-anak. So saya dengar pun saya kata Masya Allah, cemburunya dia ada masa. Kita yang plan masa. Sebab apa? Kita kena ingat anak kita ada hati, ada perasaan. Masa dia kecil lagi tuan-puan, tumpuan dia adalah pada mak ayah dia. Secara langsung dan tidak langsung, dia memerhati mak ayah dia. Dia banyak belajar daripada mak ayah dia. Kitalah yang memberikan sesuatu yang jiwa mereka perlukan. Jadi ingat tuan-puan sekalian, hati anak kita kena utamakan. Hujung jatuhnya nanti anak kita juga yang jadi aset terbesar pada diri kita. Tempat kerja dan sebagainya, organisasi pun ucap goodbye kat kita bila kita sakit, meninggal dan sebagainya. Tapi hubungan kita dengan anak berterusan sampai akhirat. Hati anak, jaga sama-sama. Sebelum berpisah, Nona ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang mulia dengan doa semoga semua penonton setia Nona memperoleh keberkatan sepanjang Ramadan. Marilah kita sama-sama memenuhi bulan yang penuh barakah ini dengan ibadah dan pengisian jiwa.
Seperti biasa, terus layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3_Nona. Manakala sebarang cadangan maupun komen, bolehlah hantarkan ke alamat email nona@tv3.com.my. Terima kasih kepada Hotel Stack Kuala Lumpur dan pastikan temu janji anda bersama Mira minggu hadapan dalam paparan istimewa sepanjang Ramadan ini. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran ditangani semua demi diri dan keluarga. Seiring sejalan dengan